Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang mana kita sampai kata hari itu. Alhamdulillah, kita dah sampai pada ayat yang ke-91 suratul An-Nisa. Yang terakhir kita ambil itu berkenaan dengan tajuk tajuk berkenaan dengan tajuk arahan untuk berjihad dan penjelasan tentang tajuk sebahagian sifat orang-orang munafik yang ada dalam bentuk mereka memberikan kekeliruan dan kesedaruan pada umat Islam. Jadi kat situ yang Allah Taala suruhkan kita, Allah tekan dalam ayat 88, kenapa kalian pada orang munafik ini ada dua kumpulan, kan? Kenapa kamu serba salah, kan? Dan Allah Taala yang jadikan mereka ke belakang dengan sebab apa mereka kerjakan. Jadi Allah Taala nyatakan, adakah kalian ingin berhidayah pada siapa Allah Taala disesatkan, dan masa disesatkan maka kita ada dapat untuk dia sebarang petunjuk. Allah Taala akan berikan sebarang petunjuk. Baik, kita share muka surat, nanti kan tak nampak. Okey, so hari kita ambil dulu pada ayat ni 88 sampai 91. Yang last kita ambil dulu. Okay, so hari ni kita recap balik. Dan daripada mereka sebenarnya munafik ni ingin kalau kalian kufur macam mereka kufur, lalu kalian jadi bersama mereka serupa, kan? Maka jangan ambil jadikan mereka seorang pun pelindung atau orang berikan sayang sehinggalah mereka berhijrah jalan Allah Ta'ala. Ketika itu ada di kalangan mereka ni masih lagi tak mau datang tinggalkan segala harta benda mereka untuk datang bersama Rasulullah SAW. Kalau mereka berpaling maka ambillah mereka, tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka di mana kamu dapati mereka. Yang kalian ambil pada mereka dan di kalangan mereka sebarang pelindung, sebarang pembantu. Ini ayat kita keras kan, ayat bunyi keras. Bukannya ringan-ringan sebab Allah Ta'ala kata tangkap mereka, bunuh. Kan ayat tangkap dan bunuh ni. Tapi kita terangkan itu benda ni dilakukan oleh pemerintah saja. Tajuk masalah bunuh, hukum orang yang bersalah dan konteks macam ni, ini berlaku oleh pemerintah, bukan kita. Tapi tajuk tu walaupun orang kata kasar dan keras, tapi itu perintah Allah Ta'ala. Dan kita tahu kita beriman Allah Ta'ala kan dua sudut. Bukan hanya setakat masalah Allah Ta'ala pengampun penyayang, tapi kita juga ambil Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala menghukum. Okay? Kecuali orang yang sampai kepada kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian, dia lari ke tempat yang kaum tersebut dengan Rasulullah ada perjanjian. Okay, ataupun datang kepada mereka dalam keadaan hati mereka ni terhimpit. Maksudnya untuk perang kamu atau perang kaum mereka sendiri. Ini yang Allah Ta'ala kecualikan daripada dibunuh. Maksudnya. Dan kalau Allah Ta'ala ingin kuasakan mereka, Allah Ta'ala ingin, Allah Ta'ala kuasa mereka atas kamu, mereka akan pasti mereka perangi kamu. Kalau mereka jauhi, kan, berelak, lari, maka janganlah kamu perangi mereka, janganlah dan mereka tidak merangi kamu, dan mereka campakkan limpah daripada kamu kata-kata perdamaian, maka tidak Allah jadikan untuk kamu ke atas mereka sebarang jalan. Kalau diorang lari, kita tak boleh nak ni. Kita mengelak daripada perang, maka tak boleh kita suruh peperangan mereka. Dan Allah Ta'ala sebutkan lepas tu, satajiduna akharin, ada kamu mendapati satu kumpulan lain, yuridu ayya'manukum wa ya'manu qaumahum. Yang mereka ni nak amankan kamu dan amankan kaum mereka sendiri. Dan itu tajuk kalau dikata dalam peperangan, itu pulang pada pemerintah. Kalau ditawan dalam peperangan, kita kata itu pulang pemerintah, sama ada pemerintah nak suruh bunuh semua, atau bebaskan semua dengan bayaran, atau bebas berbayaran, ataupun jadikan hamba. Itu terpulang pada pemerintah ikut keperluan. Macam mana? Macam mana tak faham. Wahyu ni turun pada semua keadaan. Maksud tak kisah. Bila benda ni surah An-Nisa, akak kena faham, An-Nisa turun lepas daripada hijrah. So tak timur tajuk. Berkenaan dengan masalah nak tunggu bila, untuk siapa. Sebab benda ni terpulang pada pemerintah. Ini cerita berkenaan orang munafik yang berada
dalam kumpulan umat Islam yang Allah halalkan untuk pemerintah hukum diorang. Tapi kita tahu dalam sejarah Nabi tidak perintahkan para sahabat bunuh orang munafik pun. Tapi ini hak yang ada pada pemerintah. Kita fahami tu. So katakanlah benda tu kita pemerintah nak buat hukuman, dia buat hukuman. Tak ada masalah kat situ. Pasal Nabi SAW, Allah Ta'ala beri pada Nabi pilihan kat sini. Berkenaan apa yang patut dibuat pada mereka. Dan Allah Ta'ala pecah kat sini dan kita bincang tu, dia ada 3 kumpulan. Orang munafik ni, kan ada 3 kumpulan yang mana yang boleh dibunuh yang pertama ni. Yang kedua ni apa? Yang kata kaum ni di antara dia pergi pada tempat yang kaum yang diorang lari ke tempat tu, kaum tu dengan kita ada perjanjian. So pun tak boleh bunuh diorang. Demikian juga kalau diorang lari, tak nak perang, tak merangi kita pun tak boleh bunuh juga. Okay. Dan satu kumpulan lagi dia kata engkau dapati kumpulan lain yang mereka ingin untuk buat aman pada kamu dan aman kaum mereka. Dan sebab dan apa kali ada mereka nak pada fitnah, mereka patah balik padanya. Kalau ada peluang untuk kufur, mereka kufur. Jadi kalau mereka tak jauhi kamu dan mereka tak lempar pada kamu akan kata-kata aman untuk berdamai, dan mereka tak tahan tangan mereka daripada kamu, tak tahan untuk bunuh kamu, maka tangkap mereka, bunuh mereka. Di mana kamu dapati mereka dan mereka telah Allah jadikan untuk mereka ke atas kamu, ke atas mereka ada kuasa yang nyata. So maksudnya kalau konteks ni macam kalau musuh tu macam keadaan tadi, dia tak nak perang dengan kita dan dia maksudnya dia duduk tengah-tengah. Dia kejap dengan kaum dia tapi macam beriman dengan Nabi, tapi macam tu juga. Jadi orang macam ni tengok keadaan. Kalau dia kata mereka perang, kita keluar bersama tentera dan kita bunuh. Kalau mereka lari, tak nak ikut, kat situ yang Allah Ta'ala. Sebab tu kita baca itu Abbas bin Abdul Muttalib, kan, bapa saudara Nabi. Nabi pesan pada para sahabat, jangan bunuh dia. Sebab dia terpaksa keluar bersama dengan musyrikin, walaupun dia tak nak perang Nabi. So, dia sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib, nanti kita baca depan ni, ketika mana perjanjian Aqabah tu, dia hadir. Walaupun dia tak Islam, dia kekal atas agama dia, tapi dia hadir. Dia cakap dengan kaum dengan orang Ansar yang datang jumpa Nabi. Dia kata Muhammad ni dekat dalam kaum dia ada perlindungan, ada pertahanan. Dia kata kalau korang nak ambil dia dan korang pertahankan dia, ambil. Kalau tidak, tak payah. Maksudnya Abbas ketika Bai'atul Aqabah tu dia hadir sama, bercakap, tapi bagi pihak keluarga Nabi, bukannya bercakap bagi pihak orang Islam. Itu kena kita baca ni insya-Allah. Jadi secara tak langsung kita kata ada kumpulan macam itu. Sebab tu Nabi ketika perang Badar pesan kepada para sahabat jangan bunuh Abbas. Sebab dia dalam keadaan tadi dia tidak mahu perang dengan Nabi kalau boleh. Dia terpaksa keluar. Baik. Al-Kulli Hakim kita baca ni insya-Allah tajuk ayat 92 sampai 93. Baik, Allah Ta'ala firman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. وَمَا كَانَ dan tidak adalah li mukminin bagi seorang yang beriman an yaqtula mu'minan untuk membunuh seorang yang beriman yang lain illa khata'a melainkan pembunuhan itu berlaku secara tersalah. Nanti kita akan saya terangkan lagi walaupun banyak kali saya dah sebut bunuh salah ni maksud dia apa atau bunuh silap. Bunuh ni ada dua, sengaja, tak sengaja. Tak sengaja tu ataupun tersilap dia ciri separa sengaja ke, dia ada istilah-istilah berbeza. Okey. Tak adalah membunuh seorang mukmin akan membunuh seorang mukmin yang lain kecuali tersilap saja. Wa man qatala mu'minan khata'a, barang siapa membunuh seorang mukmin secara salah, maka hukuman dia kafarah dia lah fatahrir raqabatin mu'minatin, maka hendak membebaskan seorang hamba perempuan yang beriman.
Wadiyatun musallamatun ila ahli, dan diah yang diserahkan kepada keluarganya, ila ahli, kepada keluarga yang terbunuh itu. Illa an yasaddaku, kecuali mereka itu kaum keluarga yang dibunuh tu apa? Bersedekah, lepaskan. Tak nak ambil akan bayaran. Fa in kana min qaumin, dan jika yang dibunuh tu min qaumin aduwil lakum, orang beriman tapi dibunuh daripada kaum yang musuh kamu. Dia penduduk, contoh Amerika Syarikat. Kita perang Amerika Syarikat, lepas tu dia penduduk Amerika Syarikat tapi dia mukmin. Okey. Wa hum mu'minun, sedangkan dia seorang beriman. Fatahrir raqabatin mu'minah, maka hendaklah bebaskan bebaskan seorang hamba yang beriman. Okey. Wa in kana min qaumin bainakum bainahum mitsaq, dan jika orang yang dibunuh tu dari satu kaum di antara kamu dan mereka ada perjanjian, maka fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabatin mu'minah, maka hendaklah fadiyatun, mana musallamatun ila ahli, kena bayar diat yang diserah kepada keluarganya, dan juga kena bebaskan seorang hamba yang beriman. Faman lam yajid, masa tak dapati akan tak dapati itu hamba beriman tu, fasiyamu syahrayn mutatabi'ain, maka dia nak berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh berhenti taubatan min Allah, ini taubat daripada Allah Taala. Ini adalah taubat yang Allah Taala nak terima dengan cara macam ni je. Kalau selagi dia tak buat, selagi itu dia tak dikira bertaubat. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Taala amat-amat mengetahui, amat bijaksana. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa membunuh seorang beriman muta'ammidan, secara sengaja, fajaza'uhu jahannamu, maka balasan dia adalah jahannam, khalidan fiha, kekal dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Taala murka ke atasnya. Wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Wa addalahu azaban azima, dan Allah Taala sediakan untuk dia azab yang besar, hebat baik. Okey, jadi dia macam ni. Kalau dia kata dalam konteks mazhab pembunuhan, sebelum kita masuk tafsir, bunuh ni ada 2-3 bentuk. Dan bila bunuh sengaja, ini yang sekarang disebut ni, masalah pada kes bunuh salah tu ada hukum duniawi. Okey, ukhrawi tak sebut. Adapun tentang bunuh yang sengaja, dekat sini sebutkan tentang hukuman ukhrawi, tak sebut duniawi dia. Tak sebut tentang duniawi dia. Mana dunia, kalau orang tu bunuh dengan sengaja, dalam Islam, maka dia boleh halal darah untuk dibunuh balik. Maksud dia, kalau bunuh yang sengaja, intentionally. Okay. Macam nak tahu intentionally ke tidak? Macam mana nak tahu? Dia dengan cara okey, dia nak faham bunuh sengaja tak sengaja ni dengan bunuh tersalah. Dia sengaja, tak sengaja, tersalah. Ada beza sengaja, tak sengaja, tersalah. Okey. Kalau bunuh yang sengaja atau tak sengaja ni kan, dia berdasar kepada siapa pergi kepada siapa. Contoh kita 2 jarak ni kan. Kalau saya pergi pada akak tunggu, saya datang. Maka apa jadi lepas tu, kalau dia kata saya terbunuh akak, saya dikira sengaja atau separa sengaja. Tengok pada senjata saya pakai. Kalau saya pakai senjata yang boleh bunuh akak, pisau ke, kan, apa saja benda yang boleh bunuh, maka saya datang kepada akak, walau saya kata saya tak ada niat, saya cuma nak takutkan saja, saya buat parang macam ni kan. Dan dalam kejadian tersebut mati. Maka perbuatan saya itu, walaupun saya kata tak ada niat, atau saya marah atau sekian, dikira sengaja. Saya bawa benda boleh bunuh. Okay, kalau saya serang akak dengan botol air, tapi mati, tak patut mati, tapi mati, dipanggil bunuh separa sengaja, syibhul amad. Okay, apa beza dia? Beza dalam kes yang bunuh sengaja tadi, yang saya pergi dengan senjata dibunuh tu, family akak boleh tuntut darah saya. Maksud dia saya boleh dibunuh balik. Yang tak, yang sengaja. Yang saya pakai barang yang boleh bunuh. Pisau ke apa sebagainya kan. Memang boleh bunuh akak. Maka perbuatan saya pergi pada akak tu, saya serang akak dengan benda boleh membunuh, walaupun tak ada niat membunuh, tetap dikira niat dengan sengaja. Kan? Barang saya bawa apa. Kalau saya serang akak juga, saya serang. Tapi saya serang akak dengan benda tak patut mati. Macam mouse ke, atau ni ke. Ni tak patut mati. Tapi akak mati. Maka dekat situ, perbuatan saya menyerang tu menyebabkan saya dikira separa sengaja.
Beza dia nanti adalah masalah diet. Diet saya teruk. Diet tu akan diminta unta mengandung berapa ekor, unta sekian berapa ekor. Dia masalah dia punya pecahan ni. Dia bukan just 100 ekor atau 50 ekor unta je. Dia ada pecahan dia. Itu beza dia. Beza dia itu je. Tapi yang sengaja yang saya serang akak dengan barang yang boleh bunuh tu, keluarga akak berhak tuntut darah saya balik. Saya serang benda boleh bunuh, maka saya boleh dibunuh balik. Kes yang bakar budak Tafiz kan, dia berhak dibunuh. Pasal dia gunakan benda boleh bunuh. Kalau benda tak boleh bunuh, tajuk lain. Macam mana? Ya, tapi pasal ketika dia buat umur tak sampai lagi. Tak cukup umur. Umur dia bawa umur 16 tahun. Taklah, sampai sekarang tak jatuh kan. Pasal kejadian tu dibuat ketika dia undang sivil lah. Kalau undang-undang Islam, tengok ketika dia bunuh tu dia balik ke belum. Tak balik, tajuk lain. Ada masalah tunggu juga dan sebagainya, tak boleh lepas. Dia takkan lepas. Cuma sekarang ni macam budak tu kan, mahkamah kata tunggu sampai dia akan di penjara sampai tunggu agung ampunkan. Kalau agung ampunkan maka dapat. Tapi mana agung tak ampunkan tu. Yang baru ni 13 orang agung ampunkan, orang lain. Yang geng yang Maunah tu say. Maunah lah. Tak ni pun dia tu untuk pecah cerita je nanti. Nanti tengok tak lama lagi ada cerita baru. Mana? Ampunkan sebenarnya keluarga. Kes bunuh mat darah, kalau dia kata macam kes yang pemberontak tu je lain, memang boleh dimaafkan sebagainya oleh kerajaan. Tapi kalau undang-undang Islam, pertama itulah benda macam tu, kesilapan macam tu boleh diampunkan kerajaan. Kalau dibunuh orang, keluarga tu yang berhak ampunkan, bukan kerajaan. Macam kes yang budak yang bunuh orang tu, keluarga tu yang berhak ampunkan tidak. Dan ketika bunuh Hiul Ahmad, dia tetap wajib. Masalah diat tetap wajib. Diat wajib. Macam saya serang akak dengan botol air ni kan. Tak patut mati tapi mati. Saya tetap dikira kena diat. Cuma kes keluarga akak tak boleh minta nyawa saya je. Itu beza bunuh sengaja tak sengaja dalam Islam macam tu. Jadi kalau bunuh silap lah lain. Bunuh silap macam akak bawa kereta. Bukan untuk bunuh orang. Tapi orang tu melintas akak langgar. Mati. Itu bunuh tersilap. Itu tersilap lah. Itu tersilap. Pasal dia bukan bawa bas untuk bunuh orang. Lori dibawa untuk pindah barang. Ulang balik. Lori dibawa untuk bawa barang. Walau tajuk dia sekali dia dibawa bukan untuk matikan orang tu. Nak kena itu ada beza. Itu masalah dalam undang-undang macam-macam pilot dan juga macam DCA kan. ATC, Air Traffic Controller tu. Diorang memang tu ada peraturan khas. Kalau diorang bunuh, kalau diorang buat silap dalam judgement dan sebagainya, dia dikira bunuh dengan sengaja. Sebab tu antara kerjaya paling stres adalah kerjaya ATC, Air Traffic Controller tu. Banyak bunuh diri. Ya. Dia buat kerja 2 hari, cuti 2 hari. Dia kerja 2 hari, 2 hari cuti. Lepas tu kerja 2 hari, 2 hari cuti. Dia kaedah dia macam tu. Dia tak macam kerja pejabat. Jadi lain kan sebenarnya kalau ikutkan daripada kita faham itu, tugasan orang tu bila melibatnya tu, diorang diancam dengan kalau diorang silap buat kerja, dianggap bunuh dengan sengaja. Yang technician yang check kapal terbang punya wiring, check kapal terbang punya tayar pun sama. Kalau diorang penyebab, maka dianggap bunuh dengan sengaja. Dan itu undang-undang tu letak. Dan sekarang ni kalau ikut logik yang kita nak fahamkan sekarang, macam dia bawa kereta lah, akak buat jalan ni, lepas tu budak tu melompat. Ataupun akak pergi lubang nak tanam pokok, orang jatuh. Itu bunuh yang silap, dia panggil. Silap, terbunuh. Dia panggil terbunuh. Macam orang tu pergi berburu, nak pergi tembak rusa, tertembak kawan sendiri. Itu terbunuh. Unless dia memang ada berbalah, memang nak serang kawan dia. Itu ada define, beza tau. Keadaan di mana orang tu bunuh sengaja atau separa sengaja dengan bunuh tersilap. Bunuh silap ni memang kita tak ada intention untuk bunuh orang. Dia masalah komando tu, problem dia adalah masalah dia pasal dia orang pakai peluru hidup. Lain sikit. Dia pakai peluru hidup. Jadi ketika memang dia orang pakai peluru hidup. Cuma kes ketika daripada kena tu terkena luar dari kawasan. Dia patut tembak kawasan ni. Tembak dekat atas.
Lepas tu orang tak perasan, dia tumbang, orang yang masih lagi berlakon. Itu punca dia. Pasal tengah macam tu, tengah persembahan. Tertembak. Bukan tertembak tu, maksudnya bukan niat tembak lah, tapi buat latihan, dia silap lah. Dan sajalah silap lah pasal ikutkan pada latihan, diorang patut tembak sini. Dan memang bukan untuk bunuh, macam orang pakai senjata lah. Pasal para sahabat dulu pun, ketika berlatih pedang atau lembing dan perisai, diorang pakai lembing dan perisai tu tikam-tikam, ikut logik, dia kan membahayakan diri. Tapi Nabi tak larang, apa salah dia? Pisau betul lah, takkan pisau plastik lah, zaman tu ada pisau plastik. Zaman para sahabat ada pisau plastik. Orang Habsyah main lembing dan perisai dalam masjid. Mana ada pisau plastik? Mana ada lembing plastik? Lembing betul. Dia tekam-tekam. Nabi tak kata bahaya. Orang kita kena kelakar zaman sekarang boleh guna senjata macam buat latihan kan. Orang kata tak boleh mengacukan senjata. Nabi tak kata salah kat situ. Larangan tu ada, tapi bila Nabi benarkan diorang ketika berlatih, tak apa. So tak apalah. Sebab tu kena faham betul dalil macam ni. So ala kuliah nak fahamkan sekarang, bila bunuh silap ni, maksudnya tak sengaja. Saya bawa kereta, akak melintas, kena. Yes. Terus saya lubang, akak jatuh lubang yang saya gali. Yang saya tak niat nak perangkap akak pun. Tak ada, tak boleh. Itu kan sengaja, bukan sengaja lubang kan. Ada beza lubang kan dengan tak sengaja lubang. Kalau sengaja nak kenakan orang cedera, tajuk lain. Ni saya cerita, saya gali lubang nak tanam pokok. Saya cover dengan canvas. Lepas tu akak lintas, akak masuk. Akak jatuh, patahkan tengkuk. So cakap macam mana? Itu dipanggil bunuh silap. Faham tak? Kalau kes serang menyerang ni, dia sama ada sengaja atau separa sengaja. Serang menyerang. Maksudnya masa kejar akak, nak pukul akak ke sebagainya. Apa tak adanya cengkeh orang isi kereta tu? Dia keluar kereta pergi dekat kereta orang. Nak serang lah tu. Takkan nak ejek gitu je. Itu tajuk intention. Tadi itu patut soalan. Dia pergi dengan barang boleh bunuh ke tak boleh bunuh? Kalau dia pergi dengan barang boleh bunuh dengan sengaja. Walaupun dia kata saya tak ada niat. Dia pergi dengan parang ke, dengan besi panjang ke, dengan besi konkrit ke sebagainya. Pergi tu memang bunuh dengan niat. Walaupun dia kata saya tak ada niat. Saya nak takutkan dia saja. Walau. Kalau saya kata dengan akak dia macam nak kenal orang tu bunuh dengan sengaja. Berdasar kepada dia pergi jumpa, dia serang orang tu. Soalan pertama, dia serang ke tak serang? Satu. Kedua, dia serang dengan barang apa? Kalau dia serang dengan barang boleh bunuh, maka dia dikira bunuh dengan sengaja. Tapi kalau dia pergi ke sahabat serang, cakap mulut je. Tiba-tiba, ataupun dia pergi tanam kosong. Unless dia certified. Dia ni seorang boleh membunuh orang. Dia ajar dengan cara pakai pen boleh bunuh orang, pakai sekian boleh bunuh orang. Dia ada rekod. Sebagai komando ke apa sebagainya kan, atau spy ke. Maka dia pergi serang tangan kosong pun dia dikira bunuh dengan sengaja. Pasal dia memang berkemahiran untuk bunuh orang. Tak boleh lah. So tajuk dia serang tak serang. Kalau dia masuk serang akak, dan tajuk. Itu kes macam kes yang apa yang jadi kat Terengganu tu. Yang kes apa, dia kejar perompak. Orang tu masuk rumah curi, dia kejar. Kejar-kejar, dia tikam. Orang tu dah berhenti. Dah jatuh lepas barang. Dia cari, kalau orang tu pegang barang akak boleh rebut dengan dia. Tak ada salah. Bagi kalau kita rebut, terbunuh, akak dikirim pertahankan diri. Tapi kalau sekiranya, dia lepaskan barang. Dia lari. Akak kejar. Akak pukul dia sekian, mati. Akak dikira bunuh dengan sengaja. Tabung masjid ke, kes kan masjid. Kali kan ada kes. Bunuh dengan sengaja. Boleh gantung sampai mati. Walau dia angkat sekalipun, dia lepaskan. Dia angkat-angkat, dia lepas. Dia elok lepas je, terus bukan kerja akak. Orang akan marah kan. Kita marah dengan orang yang mencuri. Tapi kita tak ada hak pukul dia. Siderakan dia tak boleh. Memang geram tu geram lah. Kita geram itu tajuk lain. Masalah sekarang, apa hak kita sebagai seorang yang kejar barang kita. Kalau dia pegang barang kita kejar, rebut sampai mati tak apa. Jadi dia lepas je barang tu, terus itu kerja polis. Nak kejar dia, tangkap tu, itu kerja polis. Bukan kerja kita. Banyak orang tak tahu buat undang-undang kan. Jadi kes macam waktu kes yang dekat Terengganu tu, diorang masalah sebab banyak orang sentimen. Takkan perompak masuk rumah kita diam. Tak, dia kan kisah masa diam. Dalam rumah kalau jadi kes benda tu, kita boleh dakwa apa saja dan polis akan terima ia adalah mempertahankan diri dalam rumah kita. Kita cakaplah apa benda pun. Tapi kalau dia start lari je, lepaskan barang dia lari. Mengejar dia bukan hak kita. Ini benda yang orang tak faham. Mak bunuh salah atau bunuh. Masuk mencuri ke, walaupun dia dah lepas, tapi the fact that dia ada dalam kawasan rumah tidak trespassing. Trespassing bukan semesti hilang nyawa. Trespassing isi dia bukan nyawa. Tapi
hukuman untuk trespassing ada tu? Tak, trespassing ada. Kita ada hukuman tapi bukan maksud dia kena bunuh. Tak ada lah. Ada kes tu, ada kes dekat apa dekat Sudan. Ada orang veteran cerita dengan saya. Budak kita, saya pernah duduk Sudan. Tu tahun lepas saya dah tak ada, kes biasa-biasa berlaku. Orang daripada selatan, geng-geng bukan Islam ni, masuk rumah merompak, masuk dah ambil barang sebagainya. Budak Melayu kita ni kadang gila, tapi setakat dia orang masuk tak pernah lagi ugut orang. Dia cuma ambil barang bawa lari. Setakat saya jumpa seorang tu pun, bila saya segah, saya tengok dia dekat dan gelap kan. Dia orang rumah 2 tingkat. Tapi budak Malaysia duduk tingkat atas, bawah ni ada tuan rumah lah. So kita orang duduk tingkat atas. Jadi saya datang rumah kawan saya kat sini, bumbung diorang pakai tidur musim panas. Musim panas tidur kat atas. Sebab bila tidur kat atas tu sejuk. Dalam bangunan tak tahan ni. Siang kan haba datang, malam dia lepaskan balik haba. Tak boleh kita tidur siram air atas katil, ada tilam, lepas tu tidur, nanti pukul sejam lebih siram balik tidur lagi. Memang tak puas tidur. Musim panas di Sudan tak puas tidur. Jadi saya tidur kat atas bumbung. Dengan kawan-kawan lah. Tapi saya kuat minum air, dahaga. Saya turun bawah pergi kat petai. Dia ada petai freezer. So dia tak bekas air, saya duduk turun bawah minggu gogok. Tu saya naik atas balik tidur. Tu rasa dahaga saya turun balik. Cerita kelakar dia, saya turun bawah. Hari tu ada seorang budak daripada Comoros atau Jazirah Qamar. Tidur rumah kawan-kawan kita orang ni. Jadi bila saya tengok turun ke bawah, saya nampak ada bayi-bayi hitam duduk depan televisyen. Macam hitam tengok keadaan juga, tapi lah ala kulihal pasal dia ada beranda, rupanya pencuri tu naik ke beranda. Dekat depan beranda tu 2 orang tidur, 2 orang tak jaga. Lepas tu 2 orang pergi, dia sampai dekat depan televisyen tu nak ambil lah. Saya tak perasan, saya nak tegur, ingatkan dia budak Jazirah Qamar yang duduk dalam rumah tu, yang tumpang rumah budak-budak Malaysia ni, kawan-kawan orang. Saya tegur lah, kau nak buat apa? Dia nampak saya, dia lari. Dia lari, dia reverse. Saya follow dia jatuh daripada tingkat atas. Tapi tak mati. Dia jatuh dari tingkat atas, dia lari. Dia budak, tak dapat. Tak dapat lah, pasal dia tegur kan. Lepas tu jadi ada mitos dulu, diorang ingatkan saya tak kena sihir, diorang kena sihir. Jadi dalam Malaysia lepas tu suka ajak saya tidur rumah diorang. Padahal saya dahaga. Jadi tapi orang tu lari lah. Tapi cerita dia, okey. Itu benda biasa berlaku. Jadi lepas saya dah pindah ke belajar ke Yaman, ada jadi kes budak-budak Malaysia kat sana terkena. Orang tu masuk rumah, lepas tu lari, diorang kejar. Waktu tengah panjat pagar, diorang baling batu. Baling batu kena kepala, mati tergantung kat atas tu. Mati. Bila mati, jadi kes dia jadi panjang lah. Kes masalah ni lah. Kita kan bunuh dengan sengaja tak sengaja. Dia baling batu, mati. Bila mati budak Malaysia dia masuk jail. Kedutaan ketika tu adalah, ini ikut Petronas cerita lah. Kedutaan macam pasangan yang Petronas lah duk keluar duit dan sebagainya bantu budak ni. Nak jadi cerita, waktu sampai kat Malaysia, jadi abang salah seorang yang terlibat orang Petronas tu sembang cerita dengan saya apa jadi. Saya kata budak-budak salah, tapi ustaz budak ni baik. Saya kata betul. Tapi dia kata bila orang telah masuk rumah, saya kata walaupun dia masuk rumah, dia mencuri. Hukuman bukan bunuh. Tajuk asal dia, pencuri potong tangan, bukan bunuh. Mana boleh bunuh? Kita dalam macam trespassing tu kita faham dia salah. Tapi untuk bunuh tak boleh. Kalau kita bergelut terbunuh tajuk lain. Ataupun kita bergelut kita dalam rumah, kita serang dia. Tapi bila kita kata dengan polis, dia serang saya balas balik dan mati, polis akan terima kata-kata kita. Dia anggap kita dalam rumah tu masih lagi mempertahankan diri. Walaupun mungkin tak pun. Walaupun mungkin tak mempertahankan diri pun, polis akan terima. Tapi pasal dia baling batu tu boleh kata separah tu tak? Pasal it's not a sharp object. Iyalah masalah itu tajuk tadi. Boleh kata separah tapi still dia kena bayar. Bayar dia lah. Itu masalah yang timbul sekali. Budak-budak Malaysia kita nak kena bayar. Masuk jail lah. Dianggap sebagai penjenayah. Jadi ada orang tak setuju. Jadi saya kata balik kepada abang yang kata tak setuju. Saya kata masalah je kawan-kawan ni betul tak niat nak bunuh tapi dah mati. Dia dalam perkara ni dia baling, dia serang orang tu. Bukan dia tengok orang tu jatuh. Kau tengok baca Quran jatuh atau dia lain lah. Dia baca ayat tumbang jatuh. Tajuk lain. Sekarang kita serang. Tajuk dia apa? Serang kan? Dia serang tadi. Itulah objek boleh bunuh ke tidak. Kena tahu kena jaga-jaga. Serang kawasan mana? Kalau kena tangan tak matilah. Kena kepala. Bersama dia batu dia balik. Itu kena jaga sikit sebab zaman dulu bersama para tabi'in menjadi kes tu. Ada orang lelaki tu dia marah dengan
apa unta, dia marah, unta dia makan pokok orang dalam satu kebun tu. Tuan kebun tu baling barang dekat unta tu mati. Budak muda ni marah, dia baling barang dekat pakcik tu mati. Dia kisah itu memang kita marah, tapi still benda tersebut tak justify. Walaupun orang tu ceroboh rumah kita, untuk kita bunuh dia tak ada. Kalau betul dia mengancam maruah kita ke, dia kejar anak bini kita ke, ya. Kita buat benda apa kita buat, mempertahankan diri, mempertahankan maruah, ya. Dia mempertahankan harta tak nak bagi pun sampai mati orang tu, tak ada hal, bergelut. Tapi problem dia bila dia lari, dia lepaskan barang, dia lari. Apa kadar kita punya marah dia? Pasal orang banyak orang perompak tu masuk tapi belum mengambil barang, kita bergelut. Boleh, tak ada hal. Tak ada salah, boleh. Walaupun tak pegang. Walaupun tak pegang. Boleh. Dalam rumah kita gelut. Self defense lah. Kalau mati. Bila dia dalam rumah kita cakap apa polis terima? Kita kata polis terima. Dia dalam rumah kita mengancam nyawa kita, apa tadi sekian, takut anak kita, takut anak bini kita dikacau sebagainya. Semua akan valid. Tapi bila dia lari keluar rumah, terus tak valid. Cakaplah apa benda pun. Tadi dia buat sekian. Tak ada. Dia cubit perut saya geram. Walau geram. Dia tak boleh. Macam mana? Islamic law ke? Islamic law ni. Yang memang common law pakai juga. Ya. Apa jadi kes yang waktu kes yang diorang kejar tu kan. Pasal dia kata dah cukup. Orang tu dah kata tak nak minta maaf. Dia ni juga dengan parang mati. Habislah. So, jadi kalau orang cakap saya kata ya. Pakcik tu kena. Walaupun orang ikut sentimen, marahlah dengan pencuri. Jadi soalannya pencuri tu bukannya hukuman bunuh. Dia potong tangan je. Paling-paling potong tangan. Awak tak boleh bunuh dia. Macam mana? Benda tu dia dah bawa lari, kita tajuk lain kak. Dia dah bawa lari barang tersebut. Sama ada return tak tajuk lain. Dia curi tu dah jadi. Curi jadi, pecah masuk rumah dah jadi. So dekat situ terpulang pada hakim mahkamah pula. Untuk potong tangan bukan kita. Jadi sebab tu kadang-kadang kes macam ni, kes yang bunuh salah ni, kena define betul-betul. Sebab orang kita banyak kadang dalam kes road bully. Road bully kan. Tu kena tengok betul-betul. Orang yang faham undang-undang, dia tak keluar kita. Dia kalau dia keluar kita je masalah. Tajuk dia. Keluar kita, lepas tu dua-dua keluar. Atau satu keluar, satu dalam kereta. Kalau seorang dalam kereta, seorang kat luar. Yang kat luar tu kena. Yang kat dalam takkan kena. Katakan orang tu ulur tangan masuk dalam kereta kan, digigit, putus tangan. Atau dia tutup tingkap, putus tangan. Atau dia tikam tangan orang tu dalam kereta, putus tangan, rosak tangan. Dia tak salah. Orang tu ceroboh dalam kereta dia. Dia keluar. Dia datang pada orang tu, siapa datang kat siapa. Itu kena faham. Sebab tu dalam kes ni, dalam masalah peraturan atau undang-undang tentang masalah diat ataupun masalah kisos ni, dan pada tangan, pada tu badan kita patah jari berapa kena bayar. Orang tak tahu. Kalau hilang fungsi tangan, kan, dua-dua tangan, kena bayar 1 ekor unta. Hilang fungsi mata. Banyak orang tak fikir bab ni. Dia fikir bertumbuk-tumbuk je, tak tahu cerita berkenaan dengan apa kena dibayar kalau sekiranya dia cederakan orang. Kena bayar tak? Luka, putus jari ke, semua tu ada bayaran, ada harga. Every jari ni satu. Bukan Islam. Bukan Islam. Terutama kes dalam kes kalau sekiranya dia ahli zimmah lah. Dia dalam negara Islam sekarang ni, dalam negara yang diterima diorang sebagai rakyat, dia jalan lah. Dia jalan lah, kes yang sama. Sekarang ni masalahnya undang-undang sivil pun boleh kena lagi. Masih orang tak buat je. Sebenarnya kes bila yang banyak kes dalam masyarakat kita sekarang ni, kita cuma biar kerajaan uruskan. Tapi kerajaan uruskan macam kes sekarang ni pemandu mabuk kena bayar RM100,000. RM10,000 kan. Sebenarnya benda tu denda kerajaan ambil. Soalan keluarga dapat apa? Okey, cerita dia keluarga berhak saman pula. Kena buat saman baru. Betul? Itu cara dia. Ada seorang lawyer Islam, dia ceritakan. Maksud dia kita boleh minta pampasan daripada si pembunuh tadi atau si pemabuk yang langgar kalau kita mati tu, dia kena bayar. Tak. Undang-undang sivil. Memang dia ada. Berapa hilang pendapatan, katakan yang mati tu suami. Dia kata gaji RM5,000. Dan sepanjang pampasan sebelum dapat RM5,000 sebulan tu, orang tu kena tanggung. So orang tu boleh kena charge 2 kali. Dia kena 2 kali. By the family tu. Yang ini orang tak tahu. Lepas tu kadang kes pencederaan tu boleh dapat pampasan.
luka ke, sekian ke, patah jari ke, semua boleh dapat. Tapi kita di Malaysia tak reti. Di negara barat, diorang memang gunakan ini cari duit. Mana? Implement dalam mahkamah sivil, orang tu boleh disita harta tau. Agak tahu, orang tak buat je cerita ni. Orang tak tahu. Macam kes bank kan, kalau bank kan, bank harass orang. Lepas tu tiba-tiba terbukti bank salah. Sebab tu orang tu boleh saman bank balik. Harass dia. Contoh macam dia tak ada sekian-sekian. Contoh macam katakan berlaku penipuan. Macam ada satu kes tu, penipuan tanda tangan berlaku. Bila tanda tangan berlaku, walaupun anak dengan mak, okay, jadi si anak ni tipu dengan mak. Tapi kes dia untuk lepas loan, kena ada pegawai bank, kena ada lawyer. Dua ni ketika mana tantangan tu berlaku, mak tu tak ada. Macam mana luluskan? Pegawai bank terima luluskan loan tu, sedangkan yang datang seorang. Nama peminjam dua, seorang je datang. Macam mana? Ketika tu orang Melayu kita tak nak saman. Saya cakap pesan orang, saya saman balik bank. So dia tak terel, dia ketika dia keluarkan sampai dekat Nusuk Abah, malukan keluarga sebenarnya, semua tu ada pampasan sebenarnya. Semua tu ada pampasan. Macam mana? Saya tahu masalah sekarang ni, si mak tak pernah wujud tantangan depan lawyer. Dia kena tantangan depan lawyer. Mana ada pinjaman tak boleh depan lawyer? Dan pegawai bank mana boleh? Lawyer kena hadir. Ketika tantangankan muka surat ni, tantangan sini kan. Benda tu dia kena ada dulu sekali tantangan. Mana boleh tiba orang tu tipu tantangan dia lepas. Ketika waktu macam ni kan, bank sepatut bayar pampasan pada keluarga dia pasal harassment. Tapi keluarga dia tak nak saman. Saya kata saman lah. Keluarga tak nak saman. Mereka dia boleh dapat duit tu. Pampasan di atas sekian-sekian. Dia pampasan di atas bank punya neglect. Pampasan di atas sekian. Kalau contoh macam orang tu estro, tipu kan. Pakai IC orang lain tapi buat account. Pun boleh saman juga. Sebab dia punya pegawai. Macam dia luluskan benda tu tanpa orang tu hadir. Tapi banyak orang Melayu kita tak reti buat ni. Yang biasa faham kaya je. Lepas tu kita tengok cerita ahli politik. Dia saman orang yang memalukan dia. Dapat setengah juta, hampir 1 juta. Tapi family yang kadang mati keluarga tak dapat apa. Mana boleh macam tu? Dekat luar negara jangan. Bedak Johnson tu. Ada perempuan saman kata dia kena kanser sebab tu. Dapat pampasan tau. Masalah bukti bagai tu semua boleh reka. Apa masalah dia? Buat makmal sekian dan di sana lawyer akan buat kerja tu. Orang tu relax je. Lawyer akan buat. Memang dekat sana kan apa jadi semua sama. Saya ingat seorang Allah Ta'ala dia cerita ni. Even kalau kita tengok satu video Stupid American ada. Dia tunjuk macam mana orang tu kan masuk pasar raya, nampak lupa air, nampak macam air bertakung dekat laluan tu kan. Dia dengan anak dia, kamera tangkap, dia tak perasan kamera ada. Dia buat jatuh, lepas tu anak dia kena panggil pekerja. Kata mak dia jatuh. Nak duit lah. Tapi kamera tangkap gambar. Tak dapat lah, memang takkan dapat lah. Nampaklah penipunya. Tu dia panggil video tu tajuk Stupid American. Okey, lepas tu yang kes yang satu tu ada seorang abang saya kenal. Dia punya kakak kahwin orang Texas kan. Jadi buka kedai pizza dekat Texas lah. Jadi cerita kelakar dia tau. Satu hari hujan, diorang pun tolonglah bawa ada makcik. Dia kata makcik ni WC keluar kedai, licin jatuh. Diorang pun tolonglah makcik ni kan hantar ke kereta hari hujan. So ada air bertakung sebagainya, diorang nak ni. Tapi mujurlah bukan pavement depan kedai tu dibuat oleh kedai. Dibuat oleh pemaju atau pembandaran sebagainya. So jadi diorang tak boleh saman lah kedai, saman kedai. Padahal kedai tak salah pun. Macam kita kat bawah ni kalau siapa-siapa terlanggar, kena paku pun, saman kedai bawah. So dia buat. Ya, kalau pakai kayu tu cocok kaki ke apa kan, boleh saman. Istilah dia kat Malaysia tak reti je. Kalau kat luar negara mampus. Mati yang saman. So macam tu macam pampasan keluarga tu, macam kes diat ni, memang dapat dari keluarga. Pampasan untuk keluarga. Tapi kalau kita dalam konteks masalah owner sivil negara kita, tak. Kita punya tu kembali kepada apa? Kepada kerajaan benda tu. Kita bayar berapa. Saya ingat nak kes dulu Mukhtar Hashim Menteri. Yang bunuh Datuk Am. Datuk Ta'am. Dia aku forgive kan. Ya. Itu tajuk. Tak boleh kan. Tak boleh. Memang tak ada hak. Hak pengampunan hanya daripada keluarga saja. Bukan daripada pemerintah. Unless tadi dia macam kes dilanggar benda awam. Macam kes tadi kan.
konon nak memberontak tapi tak memberontak kena tangkap kan, ini boleh diampunkan. Nanti tuduh teroris ke apa, tapi kerajaan boleh ampunkan dia. Tapi kalau kes berkenaan dengan darah orang perseorangan, takkan boleh ampun. Keluarga je boleh ampun. Ini nak bincang tajuk tu. Sebab tu kes apa, kes bunuh ni sebenarnya 3 kategori lah. Dia bunuh pertama tu bunuh sengaja atau separa sengaja, lepas tu bunuh salah. Yang kena faham, bunuh sengaja ni kita serang orang. Cuma beza dia, serang dengan benda boleh bunuh, serang benda tak boleh bunuh. Serang dengan benda boleh bunuh menyebabkan kita dianggap bunuh dengan sengaja. Walaupun tak ada niat nak bunuh. Pakai parang kejar orang. Atau bawa kereta kejar orang nak langgar mati. Walaupun tak ada niat, cuma nak takutkan. Mati je orang tu, anda bunuh dengan sengaja. Tapi kalau serang orang dengan benda tak boleh bunuh, dipanggil bunuh separa sengaja. Separa sengaja. Jadi beza dia apa? Bunuh yang sengaja ni boleh dituntut darah. The family, orang kena bunuh tadi boleh tuntut dia dibunuh juga. Bunuh separa sengaja, dengan bunuh sini, yang tersilap, yang ini tak boleh untuk diminta sebarang darah. Terus tukar convert kepada bayaran. Cuma beza dia bunuh tersalah, yang tanpa niat, yang bukan separa ni, yang memang kita buat kerja lain tapi terjadi. Itu boleh bayar saja apa bentuk. Tapi bunuh separa sengaja, dia ada bahagian. Unta setahun masuk 20 ekor, 2 masuk 3, 20 ekor, 3 masuk dia kena pecah-pecahan umur. Tapi kalau yang bunuh dengan sengaja, kalau dibebaskan, maka dia pun lagi payah. Unta bunting sekian-sekian ekor, unta sekian-sekian, dia ada kadar berbeza. Itu kena fahamkan betul-betul. Walaupun dah kena bunuh balik. Tak, maksudnya kalau sekiranya orang keluarga tu maafkan, tak nak darah. So dia kena bayar, diat dia berat. Mughallazah. Berat. Macam mana? Macam mana? Gimana tadi? Okey, tajuk asal dia apa, yang nikmat bomba tu. Dia tak kena buktikan orang. Dia actually benda tersebut dalam kes pembuktian ni nak buktikan siapa sebenarnya yang pukul, siapa sekian kena buktikan, kena saksi. Kalau tak nampak dia tak boleh buat apalah. Dan kalau ikut pada kisah, kalau Omar semua kena. Tak, Omar semua kena. Kalau semua orang serang, macam pernah jadi kes. Semua jadi kes. Ni ada kelas lain. Kelas, saya ingat kelas apa? Banyak benar kelas. Tak ingat tu benda. Ya. Kelas. Ya. Okey, kelas ni. Kelas tarikh tasyrik. Hari Khamis. Kes dia, tajuk dia, seorang wanita ni, perempuan ni kahwin dengan seorang lelaki, ada anak. Lepas tu, bila suami dia pergi, dia ambil power datang rumah. Power dia. Jadi dua ni, laki bini ni, dengan hamba diorang, bunuh anak pakcik yang travel tu. Anak tiri dia tadi bunuh oleh diorang ni. So diorang berpakat bunuh. Bila bunuh, dapat kat Omar, kes ni, Omar bunuh semua. Siapa yang terlibat, semua dia bunuh. Ada kata sedulur, kata 7 orang. 7 orang kena bunuh. Bahkan Omar kata apa? Kalaulah bersepakat membunuh budak ni, penduduk Sana'a, aku bunuh semua sekali. Pasal semua berpakat. Dari Islam dia ada hukum tadi. Semua kena semua tanggungjawab. Dia ada kata saya tak cuit. Dalam ramai, dan semua ada, semua terlibat. Bahkan semua serang kereta, bomba, dipukul dan sebagainya, bakar terbalik kereta. Semua kena. Apa masalah ni? Tak, bukan. Yang kena tahan. Nak cerita. Tajuk dia adalah semua kena. Kita fahamkan semua kena. Tak ada siapa terlepas. Semua bertanggungjawab. Nak penjara semua. Penjara. Pasal tak boleh. Pasal kita kata pasal tajuk tadi macam kes yang melangsungkan seorang. Tapi yang tukang suruh ini, yang pengarancang ini, yang tukang tanam. Pasal kisah budak tu dibunuh, diorang letak dalam kantung kulit, masuk dalam telaga. Semua ada tugas. Yang bunuh orang ni, yang tukang karut masuk karung orang ni, tukang potong orang ni, potong mayat budak tu. Masuk dalam tu. Lepas tu Omar bunuh semua. 7 orang Omar bunuh. Tak kisah, semua kena. Kalau terbukti memang dia mastermind, terlibat sama, semua kena. Semua kena. Semua terlibat, semua kena. Yelah. Jadi kes kan macam tadi kan, macam kes ni, kalau anda kata tak boleh jatuh hukum mati untuk semua pun, dan siapa, semua yang terlibat, siapa dapat tangkap, semua kita masuk jail. Ya? Siapa ada gambar, masuk. Itu basic pasal kes dia, pasal semua bertanggungjawab.
Tak boleh kata saya tak terlibat. Pasal awak sama dekat baling batu dekat kereta peronda, awak baling sikit, awak terbalikkan, semua terlibat. Semua serang kereta. Mana ada gitu je. Satu orang tak faham bab ni. Dalam Islam, kaedah dia tadi macam kes tadi kan, semua bertanggungjawab. Semua kena. Jadi saksi ada. Tajuk lain dah lepas, tajuk lain. Itu tajuk lain. Terus bincang lah tajuk lepas tu. Kita nak fahamkan sekarang, hak itu ada. Islam tak pernah lepaskan. Dalam kuliah, serang dengan senjata, pukul beramai-ramai. Ya, kalau seorang pukul kita tak mati. 10 orang pukul, matilah. Seorang pijak, seorang terajang, seorang sekian-sekian, matilah. Maka itu yang sebab semua sekali kena. Siapa yang ada semua kena. Share. Pasal dia share darah. Bagi kita macam kes budak tu, kat zaman Umar tu, budak tu dibunuh di Sana'a macam tu. Pasal bapak dia hilang. Jadi perempuan ni dia datang pakwa dia. So jadi perempuan dia kata kalau budak ni bapak dia balik ni, bapak dia beritahu bapak dia. So dia pakat dengan boyfriend dia, bunuh budak ni. Hamba pun terlibat sama. So Umar bunuh 7 orang mati, dibunuh dengan sebab budak ni. Ya, nanti perempuan tu. Dia bunuh, lepas tu potong, lepas tu masuk dalam kantung kulit, ikat, masuk dalam telaga. Macam si macam Kevin Moraes lah. Yes. Tapi kisah dia, kalau dia kata semua, siapa semua sekali semua kena bunuh. Kevin Moraes tu kena potong. Dia tak the whole body. Macam kes yang Susilawati tu. Terus semua tu kena bunuh. Islam tak ada ni. Dia pasal problem kita ni, kita berhadapan dengan satu era, satu zaman di mana hak penjenayah lagi bagus daripada hak mangsa. Walau dah bunuh, dia akan cuba. Macam kes yang dekat Penang. Yang perempuan yang mabuk, lawan arus, langgar mati orang. Bapak budak lelaki, budak yang langgar, orang lelaki langgar ni mati. Bini tengah mengandung. Lepas tu tiba-tiba dekat mahkamah, lawyer-lawyer kafir ni, bawa tajuk kata perempuan ni ada OKU punya kad lah. Perempuan ni ada sekian, orang sekian. Ya, tapi model sambilan. OKU, model sambilan. Allah alam. Yang bunuh tu siapa Ustaz? Yang mabuk tu? Anak VIP kan? Yang tu ada tak? Yang apa tu, anak menteri bapak dulu. Ni cerita yang tu, yang perempuan yang lawan arus. Dia pergi parti. Balik parti buat tu. Memanglah. Kat sini orang tamu saya tunggu nanti dia balik. Dia langgar polis tu. Yang dia langgar kereta polis, ronda. Polis tangkap kat rumah. Dia bapak mak lawyer. Kan duduk kat luar negara, lepas. Bayar denda. Korang hajar kan. Tak apa. Saya ingat nama dia, saya tunggu dia balik nanti. Saya tengok apa jadi. Sebab budak ni akan buat lagi. Sebab dia dalam kes yang sebelum dia langgar kereta polis tu, ada dia pernah dibawa ke kereta macam tu juga, dia langgar budak-budak motor. So diorang tangkap gambar IC dia. Yang parent antara UK tu. Ya, saya. Yang dari luar Norman. Dia Chinese. Bapak lawyer. Tu semua manipulate undang-undang semua sekali. Dia pasal dia macam tu. Kenapa tak dia masuk penjara? Dia langgar kereta polis tu. Deliberately macam tu. Dah langgar, lari pula. Dekat terowong tu, dia on the way datang ke sini. Bandar Utama. Di situ. Daripada Puchong. Langgar. Gitu. Langgar. Udah tu langgar lagi. Waktu lari. Tak cerita. Di rumah dia dapat dan keadaan mabuk. Itu cerita dia. Dah college ni. College tu. Bandar Utama tu. Semua. Jadi kes dia manipulasi undang-undang lah sebenarnya. Jadi kadang-kadang tajuk dia sekarang ni. Dalam Islam, hak keluarga. Macam tadi pakcik yang langgar tu. Dia patut minta pampasan. Tengkuk dia, trauma dan sebagainya kan. Ikut kepada undang-undang sivil, dia ada hak untuk tuntut. At least boleh 1.5 juta daripada family tu. Mana boleh lepas macam tu je. Pampasan tetap berjalan. Tapi kita kat Malaysia ni pasal dia berasingan. Orang tak tahu cerita apa hak awak. Orang langgar awak kena gotan sebenarnya kan. Ada hak sebenarnya. Ini jadi pasal tajuk ni sangat penting. Tajuk masalah bunuh silap. Ada denda dalam Islam ni kan. Ni bunuh silap. Tapi disebut dekat sini bunuh silap punya hukum duniawi. Bunuh sengaja disebut ukhrawi. Sedangkan dalam tajuk bunuh sengaja ni kisos. Kan dalam surah Suratul Baqarah ayat 178 kan. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Itu tajuk yang sama. Kisos, bunuh balas bunuh. Itu hukum duniawi dia. Hukum ukhrawi dia ni. Perbahasan nanti kita bincang dalam masalah apa, ada tak taubat dan sebagainya. Tu dibahaskan panjang lebar lah. Tapi tajuk asalnya ni. Macam kes nak kena fahamkan betul. Apa maksud bunuh silap?
Yang orang tu boleh bayar je berapa. Tapi kalau pasal yang kes yang ni kita bincang ni, nanti ada kes yang dia masukkan silap. Dia pasal orang tu bunuh secara tersilap. Dia serang-serang. Dia ingat orang tu kafir. Rupanya Muslim. Dia ingat orang tu kafir. Saya Muslim. Bunuh ni, dia bunuh ni tersilap bunuh. Maksud dia bunuh, dia serang-serang orang kafir tersebut. Dia ingat tak kafir. Rupanya kawan tu dah Muslim. Itu maksud yang dikatakan maksud silap tadi. Kalau bunuh silap yang satu lagi yang kita nak bincangkan yang kita sebut tadi, saya gali lubang untuk tanam pokok. Dia lintas, jatuh mati. Itu dipanggil bunuh, tak ada niat pun. Maka dalam konteks masalah undang-undang sivil pun tidak ada masalah kisos dan sebagainya. Unless saya tak buat petanda. Saya buat lubang, saya tak buat awas-awas ke apa sebagainya kan, tak buat petanda. Maka di situ perbuatan saya dikira sebagai bunuh separah sengaja. Saya jadi kes macam yang tadi serang orang tanpa dengan benda tak boleh bunuh. So kena diat berat, kena diat. Beza dengan yang kalau saya gali lubang, macam saya bawa kereta, saya tak ada niat bunuh orang. Saya jalan kat mana jalan tu tulis 80. Saya tulis 80. Saya buat 80. Kawan tu lompat tengah jalan. Ada sikit macam dekat terowong pecala ni. Ada sekali, kadang geng-geng guard, security guard dia nak pergi ke seberang sana. Ada sekali tu saya lintas tengah malam. Iya. Sikit tak langgar. Kalau langgar bergolek pun kita. Kita duduk kanan sekali, kita bukan duduk tepi, kita duduk kanan sekali kan bergerak. So dia lompat tengah jalan. Okay. Macam ni, memang tak ada ni. Okay. Cuma masalah, orang nak bahaskan masalah kelajuan awak, kelajuan apa? Kalau contoh dalam taman, 30 km sejam, awak apa? 50, 100 kan? Kalau langgar mati dan kita cuai lah. Itu je macam mabuk tadi kak. Mabuk je kan. Kita bawa mabuk, bawa kereta juga. Kan tak boleh kan. Di situ ya ada kecuaian tadi. Yang itu boleh jadi bunuh separah sengaja. Yang mana kita punya diat akan tinggi. Diat kita 20 ekor setahun masuk 2, 20 ekor 2 masuk 3, 20 ekor 3 masuk 4, 20 ekor cukup 5 tahun. Ya, untuk 100 ekor bayar tu dia bahagi 5 kategori. Kalau dia kata yang orang bunuh dengan sengaja tu hukum duniawi dia, kalau keluarga maafkan maka bayaran diat dia berat jugalah. Unta yang mengandung berapa ekor, unta sekian berapa ekor, dia saja bagi umur berlainan untuk beratkan. Dan macam kalau kes yang kes yang kalau yang tak sengaja yang memang ni, dia akan bagi tempoh 3 tahun, 3 years untuk habiskan bayaran. Dan bila 3 years diberikan tempoh, memang boleh lah, boleh bayar. Dan sebab sebenarnya nanti kita bincang ni, dia bukan dibayar oleh orang tu punya duit, tapi dibayar oleh keluarga dia, family dia. Family dia kumpulkan. Combine lah, masa kalau kita ada family berapa orang kan. Katakanlah start nak bayar, katakanlah nak bayar dalam berapa ribu. Memang tabung lah. Jadi keluarga kena keluarkan duit. Sebab tu kat sana dekat dalam di tanah Arab, sistem kabilah tu orang tak lerai kan. Even Nabi pun tak lebur kan. Every keluarga dia ada family dia dikekalkan, walaupun ikutkan family tadi tak patutnya kita anggap tak ada lah sebenarnya. Tapi bila zaman Nabi dikekalkan sebab pemudahan untuk kes bayar ni. Jadi tanah Arab masih berlaku. Contoh macam bila katakanlah saya ni kabilah sekian-sekian. So bila saya buat salah dalam kes macam ni, kabilah saya akan tolong bayar. Yang dikumpul lah daripada family. Untuk 3 tahun kan, kalau kita bagi katakanlah kena bayar katakanlah nak bayar 40,000. Katakan 40,000 okey. 4,000. Katakanlah 4,000. Bagilah setengah juta tu lah mudah. 4,000 setengah juta. Okey. Katakan family saya ada 10 family, 10 keluarga. Adik-beradik saya. Yang lelaki kata ada 10. Saudara campur-campur adalah okey, katalah 20. 20 family 20 family besar, daripada family besar tu ada 20 family kecil. So kita bahagikan kepada katakanlah bahagi 20. Okey. Sama dengan 20,000. Lepas tu 20,000 bahagi 3 tahun. Bagi 3. So 8,300. 8,300 ni kalau ikutkan setahun, katakanlah kita bagi 12 bulan kan. Bagi 12 bulan. RM604. Kita ada 700 lah. So family tadi keluarkan family tu yang macam contoh macam keluarga saya 700.
Keluarga abang saya 700 setahun. For 20 family ada 20 family. Pak saudara saya 700. Dia dengan anak-anak dia 700. Boleh bayar. 700 sebulan. Contoh macam family kan, abang saya ada anak berapa orang, 5-6 orang anak lelaki, yang ni 7 orang anak lelaki ni sekian. So diorang kumpul balik, memang ikut pada jumlah tadi boleh habiskan bayar tanpa kacau duit berteman. Tapi pasal kita kat Malaysia ni dah masalah macam kes pewarisan harta dan sebagainya, kita dah sekat adik-beradik, sekat pak saudara, sekat pada sekian, buat wasiat. Lepas tu nak harapkan family nak tolong bayar, apa hal? Tak ada adalah. Itu pasal responsibility datang dengan dia punya ni, kelebihan dapat harta tu dengan responsibility dia. Betul saya kata contoh macam dalam family tu kan, mana per month 700, for a year 25,000 kan. Tapi kita kumpul macam dalam family tu kan, macam kata abang apa saya ada anak per orang, seorang 100 kumpul-kumpul per month. Boleh bayar. Kalau turun ke 400,000 kan, memang lagi kurang lah harga dia. Mungkin sebulan 500 je. Satu family, one family sebulan 500. Dalam setahun tu dapatlah dalam 20,000 dan sebagainya. Memang benda tu cukup untuk cukupkan untuk 3 tahun. For 3 years. Bayaran tu boleh dibuat. So kita sistem dia bukan orang tu 100%. Family dia. Every family dia kena tanggungjawab. Waris lah. Kalau tak ada waris, lekis lelong harta, lelong rumah, lelong sekian. Ya, kena lelong untuk bayar. Kena lelong. Orang tu banglo semua. Lelong lah sampai bayar. Dia tak boleh cakap tidak. Tu tajuk dia dalam Islam sebenarnya. Hak kisos, hak kita cederakan orang. Benda tu nilai. Kalau orang tu belajar lah tentang tajuk ni awal-awal hidup kan, tahu macam ni tindakan, orang tak buat. Tapi pasal kes undang sivil murah. Kalau kita pukul orang, 350 je. Kalau saya pukul orang tu buat report ke polis tahan saya buat 350. Lepas. Tajuk dia. Kalau kesaman pun kan, 350 je. Tak banyak. Kalau ada kecederaan tambahan, baru timbul tajuk masalah bil hospital sebagainya. Kalau tak ada. Macam mana? 350. Ya. Kaedah dia. Tapi kalau kalau ikut pada tambahan yang kes saman tu, boleh dia saman saya sampai jadi saman malu sebagainya sampai ni boleh naik lagi. Pasal kes yang itu kan ada ahli politik yang dikonon didedahkan video seks sebagainya kan dekat internet. Dia dapat saman, dia menang 950,000, 960,000. 900. Ya, banyak. Serius banyak. Kita dengar macam untungnya saman orang. Betul lah, kan? Tu sebab bila saya pernah buat satu status lah dapat 951,000 dibayar kepada ahli politik ni sebab orangnya ni dia dedahkan something memalukan sebagainya kan. Dapat 951,000. 951,260 ringgit 30 sen. Ya, 30 sen. Hampir sejuta lah. Kalau kita faham itu kan. Kalau yang ini, kita masih lagi ada dalam politik pun. Kawan ni. Tak rasa apa, tak ada, elok je, golek-golek. Sengih je. Masih lagi beraksi dalam politik. Kan? Apa dia rugi? Duit hampir sejuta dapat. Tu kita kadu balik. Kenapa family orang yang mati tak dapat apa? Kehilangan diorang lagi dahsyat. Yang ni tak ada benda pun, elok je, golek-golek depan atas atau pentas. Kan? Kita bersama kan macam itu. Tak tu lah saya kata undang-undang paling sewil lah. Kan? Orang cedera, sakit badan, mati, hilang keupayaan, tak dapat apa. Orang hanya dibuat cerita tentang dia dalam internet, dedahkan aib dia sebagainya, malukan dia. Dia tak mati pun, dapat 951,000. Ini itu kata sivil. Undang-undang sivil panggil. Undang-undang sivil. Civil law ni yang common law. Pasal actually kita bergantung pada apa yang dibuat oleh Inggeris. Orang tak faham bab ni. Kadang saya cerita kelakar, dia kata kalau nak tahu kalau orang kata mana dia undang-undang Islam, buka kitab fiqah. Kalau kita ingin dia, awak ikut undang sivil, awak buka kitab apa?
Luar apa undang-undang yang diberlakukan oleh Inggeris di negara dia, itu berjalan kat sini. John Burke lawan sekian lah, ni sekian kena hafal. Apa hal? Dia kan zaman kita, kenapa kita ikut dia? Kenapa kita terikat dengan Johnny Jonathan tu? Kenapa ikut dia orang? Cerita kelakar pelik kan, tapi nampak bodoh tapi semua rasa pandai. Anda? Mana? Tak faham. Maksud dia, problem dekat, akak tak boleh ubah hukum baru. Akak kena faham, apa hakim pertama buat, hakim kedua tak boleh tukar. Maksud dia kena follow hakim pertama ni. Tak faham? Sini, kan kes yang bakal tahfiz kan? Yang seorang tu yang 16 tahun, yang bawah tu semua, ada 15, ada 13 ada. Yang tu semua lepas. Kenapa lepas? Saya sembang seorang magistrat. Dia kata lepas ustaz sebab hakim dulu ada kes seorang budak lelaki, dia dipanggil gemuk oleh seorang budak perempuan, dia ambil pisau, dia tikam. Berbelas kali dan budak perempuan tu mati. Tapi umur dia 13 tahun. Dia umur dia 13 tahun, mahkamah tak hukum, lepas. Sebelum budak tu lepas, kes baru ni pun lepas. Repeat lah. Itu orang tak tahu about common law. Ni actually benda tu apa hakim pertama dah putuskan, hakim kedua tak boleh buat keputusan baru. Kat sini rigid. Dan kita panggil apa, tak fleksibel. Sedangkan kisah tu mungkin berlainan. Kisah tu mungkin berlainan. Dan tak boleh. Macam apa? Macam cara perancangan ataupun orang tu macam terlanggar, apa tolak jatuh mati. Satu. Ataupun dia macam ni, dia tolak, marah budak tu dia tolak. Satu longkang mati. Ataupun dalam keadaan dia kejar budak tu dengan senjata. Beza. Buat perancangan lagi. Dia bawa tonggas dan sebagainya. Beza. Sebab tu hakim kedua tak boleh ikut hakim pertama. Tapi dalam common law, akan kata contoh, tak. Keputusan pun sama tau. Itulah cerita. Itulah kes sebenarnya. Orang koron kata lawyer ni pandai. Tak pandai pun. Dia cuma balik apa asal. Dia tak ada kaedah. Tak ada sebarang panggil apa cara. Macam kita dalam Islam kan, kita sebutkan cara macam kita nak hukum orang kan. Kita ada kaedah pemikiran kita. Macam mana kita ambil dalil. Orang yang dia salah kena apa, sebab apa. Kenapa yang ni lepas, kenapa yang ni kena. Semua tu. Dan kalau keputusan pertama dibuat, contoh macam Omar, dia pernah putuskan tu perkara tentang kes faraid pada 1 tahun tu. Lepas tu, the second time, dia putuskan pula dengan hukum yang baru. Orang yang daripada kes ini, jumpa dia. Dia kata hari tu kau buat macam ni. Sekarang ni orang ni dapat pula, kami tak dapat. Omar kata, itu ikut apa kami hukum dulu. Ini kami hukum sekarang. Tak batal tau. Mana hukum yang baru ni tak membatalkan tu. Kalau benda ni berulang, kita kata boleh batal. Habislah semua hukum jadi masalah. Every time akak buat keputusan macam ni, lepas tu nanti datang dia putus lain. Lepas tu nanti orang situ datang boleh repeat balik. Mahkamah tak ada kerja lain lah. Duk repeat soalan lah. Lepas tu nanti orang baru pula kata tak boleh. Repeat balik. Kan rosak. Kalau kita kekal boleh patah balik. Betulkan kan. Jadi tak cuma tajuk. Hukum baru, hukum lama. Islam tak ada masalah tu. Ni masalah. Walaupun samaan ada, serupa, kisah serupa. Kisah serupa. Ketika hukum ni, Omar, orang tu mati. Okay, seorang perempuan ni mati. Tinggal suami. Tinggal mak dan tinggal adik-beradik seibu. So, suami dapat setengah. Mak 1/6 sebab adik-beradik ramai. Dia adik-beradik seibu dapat 1/3 bila ramai. Okay, problem dia, ada adik-beradik yang kandung. Adik-beradik kandung yang lelaki makan ikut asabah. Apa lebih pun dapat. Ikut equation tu dah habis dah. Half, 1/6, 1/3 habis dah. So, diorang tengah tunggu, apa lebih? Tak ada lebih. So, at first, Omar bagi keputusan, tak dapat. All the adik-beradik kandung yang lelaki tak dapat. Sebab adik-beradik dia yang seibu, dia ada pecahan orang tak nak bagi. Kalau seorang 1/6, kalau ramai, tak kira lelaki perempuan, 1/3 kongsi lah. Banyak mana diorang ada, 20 orang, 1/3 je. Tapi adik-beradik kandung yang lelaki, hanya dapat kalau dapat apa lebih. Dan dia tak ada lebih, habislah. So ini hukum pertama. Second hukum datang, tahun berikutnya, datang sekali lagi, kes yang sama. Tapi kali ni, kumpulan yang kena hukum tersebut, Omar kata tak dapat apa, dia jumpa Omar, dia kata, katakanlah bapak kami keledai. Katakanlah kami ni bapak kami keledai.
dengan si mati ni, si mati ni ikutkan pada logik dia, dia dengan adik-beradik kandung kongsi mak bapak. Dengan adik si ibu kongsi mak aje, bapak lain. Tapi dengan si mati ni kongsi dua-dua. Jadi dia katalah, katakanlah bapak kami keldai. Atau dia buat lain, katakanlah bapak kami batu dan sungai. Bukankah mak kami sama? Asal kami tak dapat? Mak kami serupa. Kenapa kami tak dapat? Dia kata pada Umar. Umar pun bahagikan. Semua bahagian 1/3 tadi kongsi. Yang kandung ke, yang dapat 1000 ke dapat sekaligus semua banyak. Sama banyak. Laki perempuan serupa. Dia kongsikan. Nah. Lepas tu jadilah kes yang geng yang pertama tu tanya. Hari tu kau bagi kami hukum macam ni. Yang ni dapat pula. Umar kata itu kami apa hukum dulu, ini kami hukum sekarang. So nampak flexibility bagi setiap hakim, dia berhak untuk independen daripada hukum orang sebelumnya. Dia kena tengok kalau dia kata, kalau anda kata ada hukum daripada orang sebelumnya pun, dia cuma ambil apa fakta, dia bukan ambil keputusan. Faham tak? Macam the way orang tu hukum, kenapa dia kata macam ni, kenapa dia ambil fakta tu dia ambil. Tapi dia tidak ambil keputusan. Sebab tu Umar ketika ini orang tak lawan, dia keputusan itu. Pasal memang ikut pada hadis Nabi, Nabi kata, Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah. Allah telah berikan setiap ada hak akan haknya. Kan? Dan semua ada hak dapat dah. Maka apa yang tinggal apa untuk orang paling utama di kalangan lelaki, apa masih baki. So yang ni lelaki yang utama dalam keluarga tapi tak dapat sebab apa? Dah habis. Hak pecahan dah lepas. Hak asabah tunggu pecahan dah ambil baru dia masuk. Ikut pada dalil tu betul. Tapi bila geng-geng ni kata pada Umar, katakanlah bapak kami keldai. Sedangkan dia dengan orang mati tadi sama bapak sama mak. Bapak kami keldai. Tapi mak kami kan satu. Kenapa dia orang dapat kami tak dapat? Kalau kami dengan ni, bapak sama mak sama. Tapi dengan ni, mak sama, bapak lain. So dia orang dapat. Asal kami tak dapat? Sedangkan kami punya mak satu. Mak kami mak dua orang. Ni si mati. Ni si mati. Ni apa si mati kan? Kami dengan dua orang ni mak sama. Ni mak sama. Cuma bapak lain. Bapak ni lain. Bapak kami sama dengan si mati. Kenapa kami tak dapat? Jadi sama mak dapat. Kami sama mak sama bapak tak dapat. Dia kata. Apa hal? Lagi kuatlah patutnya. Tapi problem dia, Allah Ta'ala bagi untuk hak orang lelaki macam ni, kandung, dia makan apa lebih. Ini kan. Jadi kat situ yang kita kena struggling kan. Jadi para sahabat Nabi tunjukkan, masa dia Umar, dia kata pada orang yang tak puas hati, dia kata, itu apa kami hukum dulu. Ini apa kami hukum sekarang. So dalam Islam, undang-undang, kita panggil apa dekat mahkamah, dia tak terikat dengan orang terdahulu. Dia cuma ambil kaedah mungkin. Cara penghukuman mungkin. Tengok hadis, tengok sekian. Tengok dalil, ya. Bukti. Tapi tidak keputusan. Keputusan independen. Setiap hakim bebas untuk menghukum dengan cara masing-masing. Berdasar kepada keadaan dan suasana. Itu basic. Tak boleh lari. Tapi dalam undang-undang sivil mana ada macam tu. Once hakim pertama dia cakap, hakim kedua kena keluar keputusan pertama. Pasal diorang nakkan kemudahan, tak nak repeat balik. Dalam Islam, kita ada masalah repeat tadi sebab apa yang telah lepas, keputusan baru tak boleh ungkit balik. Sebenarnya. Itu basic. Tapi bila kita buka kata boleh repeat, boleh kata tak ni kan, boleh tak repeat balik. Itu masalah dia. Kan kita kata macam kes yang kena follow. Follow manjang. Dia tak betul lah macam kes sekarang perbuatan anak. Kalau apa non-Muslim sekarang kan. Kalau dia berbuat anak, dia menangkan kafir. Sekarang ni menang. Pasal kes baru ni, pasal kes hakim mahkamah hari tu beri menang pada Indira Gandhi apa entah kan. Dia sekarang ni semua kes baru following tu. Habis semua orang. Habis. Jais kan pening kepala. Jais ke Jawi ke pening kepala sebab once dia ikut proceeding yang macam tu, yang baru pun semua follow. Follow cara yang sama. Dan masalah lah. Sebenarnya ni kalau kita teruskan, yang cerita dia, teruskan. In the end, dia akan jadi hilang kemakmuran tau. Jangan main. Kita nak jaga hati minoriti, kita lupa mengenai masalah majoriti. Majoriti ni masalah juga orang Melayu kita ni ada perangai pelik. Orang tak nak suruh belajar, tak mahu, mengamuk, rajin. Mengamuk pandai. Suruh belajar tak reti. Dia datang kelas tak mampu tak datang. So mengamuk je kan, bagi parang dia buat kerja kak. Benda tu orang tak fikir. Dia pasal benda dalam kes pentadbiran, dia fikir buat tu.
Jangan fikir masalah kita kata corona nak jaga international punya view. Awak duduk kat Malaysia. Kalau awak lepaskan itu, awak tengok apa akan datang ni, benda akan juga kucak-kacir. Pasal majoriti punya tadi, pasal kes pertama, kita punya agung memang agama Islam, agama persekutuan, tanah Melayu ni, agama di Islam. So tak boleh menangkan yang kafir kat Islam. Apa keadaan sekalipun. Sebenarnya akan menyebabkan masalah nanti. Tak percaya buat, tengok nanti masalah tu. Dia akan berpanjangan lah. Sebab tu yang dalam kes apa kes macam kes pembunuhan ni kan, yang kita tak masuk mentafsir lagi. Kita fahamkan. Kes benda macam ni banyak orang tak tahu. Kalau tahu mati-mati sekian. Sebenarnya pampasan masalah ganti rugi dalam undang-undang sivil pun ada. Cuma kena filing baru. Lawyer mesti pandai advice. Lawyer dekat Malaysia tak masuk buat tu. Kalau lawyer Amerika, dia dah kau tim. Kalau menang, aku ambil %. So dia buat kerja. Kak, buat kerja sungguh-sungguh. Janganlah buat kat sana. Kalau macam ni kan, kat sini kan, apa nama, silap-silap ingredient. Saman mampu syarikat tu bayar. Oh, banyak. Kat Malaysia dia sengih je. Minta maaf, sorry, lepas. Sana jangan. Memang diorang saman gila-gila. Memang diorang syarikat makan dengan macam tu. Kita pula kat Malaysia ni, ya mungkin kerana apa, Allah Ta'ala akhlak pun. Kita sengaja wujudkan masalah pada benda tak ada masalah, tak patut. Kan macam apa, sakit tengkuk okey, pakai saya tengkuk dia tolak saya. Itu di sana jadi tau. Berapa ganti rugi pampasan sebagainya, jenuh yang bayar. Di Malaysia pun tak reti. Tapi kadang-kadang dekat Malaysia ni memang patut dapat pampasan. Memang orang tu contoh macam dia langgar orang kan dengan cara bawa yang berbahaya. Kalau dia kata dia jalan terlanggar tu, orang ni tak ada serta buat apalah. Tapi kalau memang dia buat benda tu dengan berbahaya, bawa laju-laju, cocok kereta orang, kan apa macam racing dia yang raya sampai mati orang tu belian. Memang wajib dikenakan pampasan. Dia patut tanggungjawab. Pasal kalau jual kereta untuk bayar, kena sepatutnya. Barulah betul dia akan insaf. Orang lain nak buat pun fikir 10 kali. Tengah terlanggar orang kan ada sekian. Dia sebelum belajar buat hukum hakam ni, kita tak kisah buat benda tau. Rasa pijak orang nak pijak je. Tapi bila dah belajar ni kan, jari satu ni 10 ekor unta tak? Ni kalau kita tengok unta seekor 4,000 kan. 40,000. 40,000. Ya mai. Fikir cederakan orang suka hati, jangan. Hilang penglihatan, hilang pendengaran, pecahkan telinga. 50 ekor unta tau. 50 ekor unta. Ni. Benda-benda macam ni banyak orang tak tahu pasal dalam konteks masalah apa? Masalah ganti rugi pampasan ni kita cederakan orang kita kena. Jadi bila kalau benda tu diaplikasikan, mana maksudnya kerajaan terus take over untuk tutup pampasan tadi. Memang akan selesai masalah, banyak benda lah orang akan takutlah untuk gunakan. Tapi kita kat Malaysia ni macam kita nak bagi, okeylah pasal lawyer pun memang apa cek makan cara tersebut. Tapi tak banyaklah lawyer yang saya perhatikan, lawyer yang berjaya ialah pakai untuk pampasan politik lah. Orang ahli politik guna jalan. Dapat ni. Lu dapat. Kita cakap banyaknya dapat. 991,000. Banyak tu kak. Tapi tak logik lah kalau dia hanya malu dapat macam tu. Yang ini hilang keluarga tak dapat apa. Mana boleh macam tu. Tak padan. Memang tak logik. Orang bodoh je kata tak apa. Orang bodoh je kata macam redha. Mana cakap yang tu? Dia kena bayar. Terutama kalau dia neglect. Kecuaian dia tu, dia patut tanggungjawab. Kalau kena mabuk ke, kena sekian ke, kalau dia kata macam main telefon. Dia dalam on the way datang ke sini, berapa kali dah dekat highway, terkajang kereta. Dia pun sambil bawa kereta. Lepas tu kita pasal kita dia meliung ke tengah sikit. Kita cakap, kan. Yang tadi perempuan, lelaki, sama je. Rasa nak bawa bateri kat dalam tu baling, geram tu. Tapi lah, benda tu salah lah kita buat juga. Tapi still, nampak kan orang tu kecuaian tadi. Sampai jauh mana kita tekan. So basically dalam Islam, sebenarnya, Islam susun tu dah elok cantik dah. Kalau dalam kes orang tu bunuh dengan sengaja, ada kisos. Orang tu bunuh separah sengaja, serang orang dengan benda boleh mati, dia tajuk dia. Ada dia. Kalau dia kata orang tu silap, silap tadi macam kes lah, bawa kereta apa, di kawasan yang tak sekian-sekian kan, dia tak kena. Orang yang kata kereta 60 km sejam kawasan, budak terlompat tengah jalan. Tak salah dia.
60 sejam, dan memang ada bam, dia buat slow. Memang kawasan tu slow, 40. Dia buat 40. Budak tu lompat, terlinyik. Dia tak salah. Bahkan tak ada diet. Tidak ada diet. Yang kita bincang ini, ayat ni nanti, tajuk kita serang orang tu, ingatkan boleh bunuh. Rupanya tak boleh. Tajuk dia, nanti kita baca asbabun nuzul ayat ni, tentang kisah ada orang Islam. Dia asal kafir sama kafir. Sama-sama kafir. Tapi dia masuk Islam. Kawan tu masuk Islam, dia tak tahu. Dia nampak-nampak tepi jalan, lepas daripada dia, kafir lagi ni. Dia bunuh. Tiba-tiba, alamak. Dah Islam ke? Macam tu. Itu maksud silap bunuh. Tadi serang-serang. Dia serang. Tapi silap faham macam tu. Tapi yang kes macam kes yang tadi saya kata, saya lubang, saya buat sempadan. Saya letakkan penanda. Kemudian akak lintas, akak jatuh. Patah kaki ke. Akak tak ada ganti rugi. Saya tulis dah. Lepas tu macam kes laluan jalan kan. Kenapa? Sini 35. Dia buat bam. Dia letak ni. Bila construction buat kan. Kenapa dia letak benda semua? Sebab actually kalau orang accident kerana jalan tu punya pergerakan tak betul, kita dah saman dia. Tapi kerana dah buat dah. 30 km sejam. Bam dia buat dah. Letak pula line kuning tu. Patut langgar juga orang kan. Bukan salah kami lah. Dia kata, kami dah buat dah semua sekali. Kalau dia tak buat, dia bagi macam tu rata, kita accident, saman. Memang menang. Confirm menang. Dia kait main-main confirm ganti rugi dia dapat. Itu beza dia. Jadi konsep tu maksud dia, bila dia orang buat benda bahaya kan, tak buat tanpa penanda sebagainya. Benda tu kita tengok lah. Kalau kita kan jadilah macam kes bunuh separa sengaja. Macam bawa kereta, kelajuan tinggi di kawasan yang tak boleh bawa laju. Macam lori yang langgar budak sekolah sebagainya kan. Kawasan tu patutnya dia tak boleh. Dan dia pula kawasan bernegaraan tak boleh lintas. Itu benda tu memang dianggap bunuh dengan sengaja lah. Boleh kena jual lori lah bayar. Patutnya. Lori harga berapa? Mahal tak? Atau RM1,000. Bayar. Kena bayar patutnya. Pampasan kena berjalan. Sebab sekarang ni kita Malaysia ni kadang kita bincang masalah nanti ayat yang kita baca ni, diat tu tak berlaku. Diat tidak berlaku. 2 minit diat tidak berlaku. Kalau diat berlaku, insya-Allah benda ni akan mengurangkan pada kes A, serang orang, cederakan orang, B, masalah rompak sikit. Semua ni akan terlibat. Banyak orang tak fikir bab ni. Dia pergi serang orang, dia lupa. Masalah kalau patah jari, kalau patah kaki, kau kena bayar apa? Kalau kita sekatkan denda biasa tu, ni apa benda lagi atas dia tu. Itu bahaya dia. Sebab tu tajuk ni agak ni sikit saya bagi introduction. Sebab nanti bila kita baca nanti, tajuk tentang masalah diat ketika dan juga denda ni kafarah. Untuk orang tu bertaubat, kena lepas hamba, kena ada diat, kena ada masalah puasa. Kalau tak ada sengaja ada puasa. Tak ada hamba untuk dibebaskan, maka kena puasa. Diat kena bayar. Diat wajib bayar. Diat walaupun kita kata sekian bayar. Memang kena bayar. Tapi bayar tadi nanti kita akan bincang lah. Asal benda tu tidak akan berlaku atas diri kita. Actually untuk orang biasa, common people, mana boleh dapat 100 kunta punya nilai harta untuk bayar. Jadi kat sini ada timbul tajuk masalah penangguhan, kemudian siapa patut bayar. Jadi kes nanti yang kita akan baca, kisah Khalid bin Walid, dia tersilap bunuh. Tersilap bunuh satu kampung. Pasal orang tu kata Sobakna, dia ingatkan Sobakna tu orang tu ejek dia. Ejek kata sekian. So last sekali dia apa? Dia bunuh, maka Nabi bayar balik pada keluarga tersebut. Kampung tu. Hatta bekas jilatan anjing punya minum pun ganti baru. Okay, baik. Wallahu a'lam. Hello? Habis kot? Hello? Okay, kita berhenti sini. Nanti kita sambung kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.